Ibnu Taimiyah adalah suatu nama yang tidak asing di persada kesarjanaan Islam. Beliau telah menghasilkan banyak karya ilmiah di dalam berbagai-bagai disiplin ilmu. Karya-karya Ibnu Taimiyah sering mendapat perhatian umat Islam, khususnya di kalangan para ilmuwan sepanjang zaman. Banyak pengkajian ilmiah telah dilakukan terhadap tulisan-tulisan beliau. Kecintaan beliau terhadap ilmu pengetahuan dapat dilihat melalui ketekunannya menghasilkan karya-karya ilmiah untuk menjadi rujukan umat. Kesetiaannya terhadap kebenaran pula dapat disaksikan melalui kesungguhannya mengemukakan hujah-hujah ilmiah secara nakli maupun akli. Kesungguhan dan ketekunan itu lahir daripada kesedaran bahawa ia bertujuan untuk membetulkan sesuatu yang dianggap penyelewengan terhadap kebenaran syariat. Penulisan merupakan salah satu media utama untuk Ibnu Taimiyah memaparkan kesucian dan ketulinan Islam, juga bagi menjelaskan manhaj golongan Al-Salaf Al-Saleh yang didokonginya. Justru itu, tulisan beliau sebenarnya lebih berbentuk sangkalan terhadap pihak-pihak yang dirasakan berbeza dari manhaj Al-Salaf yang beliau perjuangkan. Selain menulis dan mengajar, beliau juga terlibat di medan jihad bersenjata menentang penjajah Tartar yang menyerang tanah airnya. Ibnu Taimiyah sangat lantang menyuarakan kebenaran dan menyeru umat supaya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, banyak pihak yang merasakan bahawa kepentingan mereka telah terjejas. Ini menimbulkan permusuhan di antara individu-individu tersebut dengan beliau. Di antara pihak yang menjadi perhatian beliau ialah golongan tasawuf, ahli kalam dan al-falsafah. Perhatian yang diberikan lebih banyak berbentuk kritikan dan sanggahan yang keras, lantaran beliau menganggap banyak doktrin yang dibawa oleh pihak-pihak tersebut berjanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta manhaj Al-Salaf. Sungguh pun begitu, apabila pendirian mereka tidak dirasakan bercanggah apatah lagi dapat dibuktikan kebenarannya, Ibnu Taimiyah tidak ragu-ragu menyebut dan mengiktirafnya. Sebenarnya, Ibnu Taimiyah telah muncul di persada kesarjanaan Islam ketika perbahasan ilmu termasuk yang membabitkan soal-soal akidah menjadi semakin rencam. Persoalan agama yang dibincangkan syarat dengan unsur-unsur falsafah Yunani. Justru beliau memainkan peranan membentang pandangan-pandangan falsafah seterusnya menjelaskan kesalahan atau kekurangannya. Ibnu Taimiyah bukan sekadar mengkritik tapi turut menyertakan kritikan tersebut dengan hujah dan alasan yang kukuh berlandaskan nas syarak dan hujah secara akli. Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim. Ibnu Taimiyah diberi gelaran Abu Al-Abbas Taqiyuddin dan disifatkan sebagai Syekhul Islam yang menjadi lambang kepada ulama Islam di zamannya. Beliau dilahirkan pada Isnin 10 Rabiul Awal 661 Hijrah di Harran, satu kawasan di sebelah timur Laut Turki. Syekhul Islam lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga mulia yang diberkati, keluarga yang syarat dengan ilmu dan keutamaan. Datuk beliau ialah Abu Al-Barakat Majduddin adalah seorang tokoh terkemuka dalam kalangan mazhab Hambali. Ayahandanya Syihabuddin Abdul Halim termasuk seorang tokoh ulama yang membawa petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan kemuliaan beliau di dunia dan akhirat. Ketika usia 6 tahun, di saat asakan bertalu-talu pihak Tartar mula terasa di wilayah Timur Tengah, bahkan mula mendekati wilayah Harran, beliau dibawa oleh keluarganya ke wilayah Syam bersama saudara-saudaranya yang lain, bersama dengan buku-bukunya yang bernilai tinggi. Pada 1280 Hijrah, selepas ayahnya meninggal dunia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar mazhab Hambali. Beliau memangku jawatan tersebut selama 17 tahun, namun cara berfikirnya yang bebas menimbulkan permusuhan dengan penganut mazhab Syafi'i sehingga jawatan itu terlepas dari tangannya. Biarpun begitu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah waktu itu telah terkenal di dunia Islam.
dan ditugaskan berkhutbah jihad melawan orang Mongol yang menyerang Syam dan menakluk Damsyik. Khutbahnya berjaya mengembleng rakyat dan menarik hati Raja Mesir Sultan Al-Nasir Muhammad bin Qalaun untuk mengangkat senjata melawan orang Mongol. Dalam perang dahsyat di March Al-Safa pada 1302 Masihi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah berjuang dengan gagah dan berani sehingga orang Mongol dapat dihalau dan mengalami kekalahan besar. Selepas kematian ayahnya juga berlaku kekosongan pakar dalam bidang hadis di Darul Hadith Al-Syukriyah. Tugas itu akhirnya diambil oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang menurut Imam Ibn Katsir baru berusia 22 tahun. Sifat Ibn Taymiyah. Beliau seorang Syekh Al-Islam, faqih, mujtahid dan mujahid. Beliau juga seorang penghafaz hadis beserta sanad, mentafsir Al-Quran dan seorang yang tidak menjadikan dunia sebagai satu matlamat hidupnya. Seorang syekh, iaitu Syekh Mamluk, selalu mengatakan, kehebatan yang ada pada Ibn Taymiyah jauh lebih hebat daripada diriku. Kehebatannya lebih lagi terserlah apabila beliau mempunyai sifat zuhud, warak, mempunyai ciri-ciri orang beragama. Beliau juga menjadi penolong kepada kebenaran dan juga seorang yang menegakkan sesuatu yang benar tanpa mengharapkan satu balasan pun. Selain daripada itu, beliau seorang yang berpegang dengan manhaj salaf. Bahkan beliau mengambil seluruh manhaj salaf untuk dijadikan pegangan dalam hidupnya. Beliaulah seorang yang paling asing di zamanku, bahkan di seluruh zaman. Pernah berkata juga Syekh Al-Hafiz Al-Mizzi, aku tidak pernah melihat seseorang seperti beliau, iaitu Ibn Taymiyah. Dan beliau juga tidak pernah melihat seseorang yang seperti dirinya sendiri. Lalu Al-Imam Az-Zahabi telah memasukkan nama Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam sebuah kitab yang dikumpul di dalam nama-nama masyayikh, iaitu syekh-syekh dan ulama'-ulama'. Lalu beliau menyifatkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini dengan mengatakan, aku dapati hanya beliau satu-satunya Syekh Al-Islam pada zaman ini. Beliau juga punya ilmu dan kefahaman. Beliau juga seorang yang berani, jenius, penasihat bagi ummah ini, seorang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran, dan pelbagai lagi sifat-sifat terpuji yang ada pada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dari segi aspek ilmu, pemahaman agama dan amar ma'ruf nahi munkar, yakni memerintahkan yang baik dan melarang dari kemungkaran. Sungguhnya Allah telah mengkurniakan beliau sifat yang terpuji yang sudah dikenali dan diakui oleh banyak orang. Beliau adalah orang yang dermawan dan mulia, selalu mengutamakan orang-orang yang memerlukan melebihi dari diri beliau sendiri, baik dalam hal makanan, pakaian dan selainnya. Beliau adalah orang yang sering beribadah dan membaca Al-Quran. Beliau adalah seorang yang warak dan zuhud. Hampir-hampir beliau tidak memiliki sesuatu pun dari kesenangan dunia ini. Terdapat beberapa pujian para ulama' yang sezaman dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Syekh Al-Hafiz Abdul Hajjaj berkata, aku tidak melihat orang yang seperti beliau. Aku juga tidak melihat seseorang yang lebih mengetahui tentang Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau seorang yang sangat mentaati kedua-dua tersebut, yakni Al-Quran dan Sunnah, kecuali Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Pertumbuhan dan kesungguhan untuk ilmu. Sejak kecil, Ibn Taymiyah telah melihat beberapa tanda-tanda kecerdasan. Sebaik tiba di Damsyik, dia segera menghafal Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu dari para ulama', hufaz dan ahli hadis dari negara itu. Kepintaran dan kekuatan otaknya mengejutkan.
tokoh-tokoh ulama. Ketika berusia belum belasan tahun, dia telah menguasai ilmu usuluddin dan berpengalaman dalam bidang pentafsiran, hadis dan bahasa Arab. Mengenai unsur-unsur ini, dia telah mempelajari Musnad Imam Ahmad hingga beberapa kali, kemudian Kitab Sittah dan Mujam At-Tabari Al-Kabir. Sejak kecil, dia tinggal dan dibesarkan di tengah-tengah para cendekiawan membaca buku dalam berbentuk buku berguna. Dia meluangkan semua waktunya untuk belajar dan belajar, menggali pengetahuan terutama kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, beliau adalah seorang yang berkeras kepala dan teguh berdiri di atas garis dan panduan yang ditentukan oleh Allah, mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dia pernah berkata, jika dalam fikiran saya memikirkan masalah, sedangkan itu adalah masalah yang mustahil bagi saya, maka saya akan melakukan istighfar 1000 kali atau lebih atau kurang, sehingga dada saya menjadi lapang dan masalahnya diselesaikan. Beliau melakukan ini sama ada di pasar, masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangi beliau untuk melakukan zikir dan melakukan istighfar sehingga impian beliau dipenuhi. Keutamaan Syekhul Islam Ibn Taymiyah sudah nampak sejak kecil. Diceritakan oleh Al-Bazzar dalam A'lamul Aliyah. Setiap kali hendak menuju tempat belajar, Ibn Taymiyah dihalang oleh seorang Yahudi dengan sejumlah pertanyaan kerana melihat kecerdasannya yang luar biasa. Semua pertanyaan itu dijawab dengan cepat oleh Ibn Taymiyah. Bahkan beliau menjelaskan kepada orang Yahudi bahawa kebatilan yang diyakininya selama ini. Orang Yahudi itu pun memeluk Islam dan memperbaiki Islamnya. Seiring dengan kemasyhuran beliau dalam ilmu dan fiqh, amar ma'ruf nahi munkar, Allah SWT telah menganugerahkan pula kepada beliau berbagai sifat terpuji hingga beliau dikenali bahkan dipersaksikan oleh manusia tentang keadaan ini. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mula-mula menuntut ilmu agama daripada ayahnya yang bernama Abdul Halim. Ayahnya lahir pada tahun 620 Hijrah bersamaan 1230 Masihi. Beliau alim dalam ilmu hadis dan berkhutbah di Masjid Damsyik, Syam. Selepas berpindah dari Haran ke Damsyik, beliau aktif mengajar di Madrasah Al-Amawi yang terkenal sebagai markas para ulama dan guru besar. Sepanjang pengajian tersebut, Syekhul Islam Ibn Taymiyah telah menghafal Al-Quran dan hadis serta belajar tafsir, hadis, tauhid, fiqh, usul fiqh, sejarah, ilmu kalam, nahwu, saraf, balaghah, matematik, ilmu logika iaitu mantik, falsafah, seniqat dan bahasa. Jadi tidak hairanlah apabila Syekhul Islam Ibn Taymiyah kemudiannya menjadi ulama yang menguasai banyak ilmu. Kerana kepintaran inilah beliau telah diamanahkan menjadi pengajar dan memberi fatwa meskipun ketika umurnya baru 17 tahun. Keluasan ilmu dan pengetahuan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini sehingga diibaratkan jika beliau berbicara tentang ilmu fiqh, seolah-olah beliau hanya mendalami dan pakar di bidang fiqh sahaja. Jika beliau berbicara tentang mazhab Hanafi, seolah-olah beliau adalah ulama besar di dalam mazhab Hanafi. Jika beliau berbicara tentang mazhab Maliki, seolah-olah beliau adalah ulama besar dalam mazhab Maliki. Jika beliau berbicara tentang mazhab Syafi'i, seolah-olah beliau adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Hakikatnya, beliau adalah ulama besar dan mujtahid di dalam mazhab Hambali sekaligus tokoh terkemuka Al-Hanabilah. Dalam bidang penulisan, buku dan karya ilmiah, beliau telah meninggalkan bagi umat Islam
warisan yang besar dan bernilai, di mana sahabat rapat, guru, murid beliau, bahkan musuh beliau telah mengakui keluasan penelaahan dan ilmu beliau. Antara usaha, jasa dan perjuangan beliau yang mana sejarah telah mencatat bahawa bukan sahaja Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebagai seorang da'i yang tabah, gigih, warak, zuhud dan ahli ibadah, tetapi beliau juga seorang yang berani dan pandai menunggang kuda. Beliau adalah pembela setiap jengkal tanah umat Islam dari kezaliman musuh dengan pedangnya. Seperti halnya beliau adalah pembela akidah umat dengan lidah dan penanya. Dengan berani, Syekhul Islam Ibn Taymiyah berteriak memberikan arahan kepada umat Islam seperti bangkit melawan serbuan tentera Tartar ketika menyerang Syam dan sekitarnya. Beliau sendiri bergabung dengan orang-orang Islam dalam medan pertempuran. Apabila ada salah seorang amir yang mempunyai amalan agama yang baik dan betul kaedahnya, memberikan kesaksiannya, tiba-tiba di tengah kancah pertempuran terlihat dia bersama saudaranya berteriak kuat, memberikan arahan untuk menyerbu dan memberikan peringatan tegas supaya tidak lagi. Akhirnya dengan izin Allah SWT, pasukan Tartar berjaya dihancurkan dan selamatlah negeri Syam, Palestin, Mesir dan Hijaz daripada ditakluk oleh mereka. Syekhul Islam Ibn Taymiyah tidak pernah ragu-ragu dalam memperjuangkan pendirian ahli salaf, apalagi aliran-aliran Murji'ah, Kharijiyah yakni Khawarij, Rafidiyah yakni Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah, Karamitah dan sebagainya. Semuanya tidak terlepas dari sasaran kritikan dan hentaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah telah mengarang kitab Minhajus Sunnah dalam rangka menjawab bermacam penyelewengan puak Syiah dan segala bentuk kesesatan yang berlaku di kalangan mereka. Dan antara perjuangan, jihad dan pembelaan beliau untuk Islam, banyak orang tidak mengetahui sisi amaliah dari kehidupan beliau. Banyak orang hanya mengenal beliau sebagai ulama, penulis dan ahli fatwa melalui karya beliau yang tersebar. Padahal beliau memiliki sikap-sikap yang diakui dalam berbagai-bagai bidang yang lain, yang beliau ikut berperang serta dalam menolong dan memuliakan kaum muslimin. Di antaranya beliau berjihad dengan pedang dan menyemangati kaum muslimin untuk berperang, baik dengan perkataan dan perbuatan beliau. Beliau berputar-putar dengan pedangnya di medan pertempuran dengan menunggang kuda dengan sangat lihai dan berani. Orang-orang yang menyaksikan beliau dalam peperangan penaklukan kota Uqa' terkagum-kagum dengan keberaniannya dan serangannya terhadap musuh. Adapun jihad beliau dengan pena dan lisan, maka beliau rahimahullah telah berdiri di depan musuh-musuh Islam dari penganut berbagai-bagai aliran agama ismi yang batil dan ahlul bid'ah bagaikan gunung yang kokoh. Orang yang melihat sisi ini dari kehidupan beliau hampir-hampir menegaskan tidak ada lagi yang waktu yang sia-sia yang tersisa dalam kehidupan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Beliau diperangi, diusir, disakiti dan dipenjara berkali-kali di jalan Allah. Bahkan tatkala menghadapi ajal, beliau berada di penjara Al-Qala'ah di Damaskus. Dugaan dan cabaran Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Siapa sahaja yang mempelajari biografi beliau, dia akan mengetahui secara meyakinkan mengapa beliau tidak menikah dan meninggalkan sunnah yang agung ini. Padahal dia adalah orang yang paling bersemangat dalam mengikuti sunnah. Jawapannya adalah kerana beliau tidak memiliki peluang dalam kehidupannya yang mencapai 60 tahun untuk menikah. Dia mengalami dari satu peperangan ke peperangan lainnya, dari satu penjara ke penjara lainnya, dan dari satu perdebatan ke perdebatan lainnya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kerap kali dipenjara
disebabkan fitnah-fitnah terhadap beliau. Antara penjara-penjara yang beliau pernah memasuki iaitu di Damaskus, di Mesir, di Kairo, dan sebanyak lebih kurang 7 kali beliau memasuki penjara akibat daripada fitnah-fitnah tersebut. Syekhul Islam Ibn Taymiyah tetap menulis dan menulis kerana itulah perkara yang membawa kebahagiaan baginya. Walaupun dia di penjara, tetapi hatinya tidak merasa di penjara. Di dalam penjara ini, ia berkata yang kata-kata itu terkenal sampai sekarang, yakni, bila orang-orang yang memenjarakan saya itu tahu bahawa saya dalam penjara ini berbahagia dan merasa merdeka, yakni bebas, maka mereka pun akan dengki atas kemerdekaan saya ini. Dan akhirnya mereka akan mengeluarkan saya dari penjara ini. Antara tuduhan dan fitnah yang beliau pernah alami iaitu berkenaan tuduhan dan fitnah terhadap Syekhul Islam Ibn Taymiyah hanya akan disentuh secara umum disebabkan tuduhan dan fitnah terhadap Syekhul Islam Ibn Taymiyah sangatlah banyak, terutamanya datang dari puak Al-Ahbash, kerana tidak ada manusia memerangi kemungkaran, kerana tidak ada manusia yang mengajak kepada tauhid yang murni dan memerangi kemungkaran, melainkan akan dia dimusuhi. Yang mana tuduhan ini antara tuduhan yang kerap kali dikaitkan dengan beliau, tetapi beliau berlepas diri daripada tuduhan jahat ini, kerana ketika tarikh peristiwa tersebut dicatatkan oleh Rihlah Ibn Battutah, sewaktu itu beliau sedang berada di dalam penjara. Kepada para pencela beliau, yakni Syekhul Islam Ibn Taymiyah, semoga Allah merahmati Syekh Jalil Ahmad Waliullah Ad-Dahlawi ketika mengatakan, orang seperti Syekh ini, yakni Ibn Taymiyah, jarang ada di dunia, dan siapakah yang mampu mencapai kedudukannya dalam hal tulisan dan ketetapannya, sementara orang-orang yang mencelanya sama sekali tidak mencapai 1/10 sesuatu yang telah diberikan Allah SWT kepadanya. Mari kita lihat bagaimana saat kematian yang dialami Ibn Taymiyah yang amat menyedihkan kerana hilangnya seorang pejuang Islam dan ulama yang tersohor di zamannya. Beliau berada dalam penjara yang berakhir dengan kematiannya selama 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari. Di situ, beliau mengalami sakit selama lebih dari 20 hari. Selama dalam penjara, beliau selalu beribadah, berzikir, tahajud dan membaca Al-Quran. Setiap hari, beliau membaca 3 juzuk Al-Quran. Selama dalam penjara juga, beliau sempat mengkhatam Al-Quran sebanyak 80 kali. Saat Ibn Taymiyah telah berusia 67 tahun dan telah merengkuk dalam penjara yang terakhir itu selama lebih dari 20 bulan lamanya, dan ketika itu sakit beliau semakin bertambah. Orang ramai tidak mengetahui bahawa beliau dalam keadaan sakit kerana yang mengurusi diri beliau adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyah, muridnya yang setia. Baru suara muazzin Masjid Qal'ah berseru dari atas menara bahawa beliau telah pulang ke rahmatullah. Berduyun-duyun orang mengerumuni gerbang penjara. Pada hari kematiannya, semua pasar kedai yang kebiasaannya beroperasi pada pagi hari itu ditutup. Semua lapisan masyarakat berkumpul. Ada dalam kalangan mereka memuji dan mengingati jasa-jasa Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ada yang menangis serta menyesal di atas apa yang pernah terjadi atas diri Ibn Taymiyah. Ramai orang yang terisak dan menangis dan meratapi kematian beliau. Juga ramai orang yang ingin mengambil berkat walau dengan hanya melihat beliau, memegang keranda jenazah beliau, dan bahkan ada yang mencium beliau. Beliau meninggal dunia pada hari Isnin 20 Zulkaidah 728 Hijrah bersamaan 26 hingga 28 September 1328 Masihi. Dalam usia 67 tahun, setelah sakit dalam penjara lebih daripada 20 hari, beliau menghembuskan nafas yang terakhir di atas tikar solatnya sedang dalam keadaan membaca Al-Quran untuk kali yang ke-81. Walaupun beliau seorang yang banyak dibenci terutama oleh mereka yang bermazhab Syafi'i, tapi jenazah beliau diiringi ke pusara oleh 200,000 orang lelaki dan 15,000 orang wanita. Demikianlah akibat yang dialami oleh beliau dalam perjuangkan kebenaran demi tegaknya agama Islam di atas muka bumi.